Assalamualaikum, anda bersama saya Fatin Syahira Rosti membawakan imbasan peristiwa sepanjang minggu lepas. Pertamanya kami ingin mengimbas kembali Majlis Kesyukuran sepeda sambutan perayaan Hari Keputeraan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16 peringkat Negeri Sarawak tahun 2022 telah diadakan di bahagian Kapit. Majlis Kesyukuran itu telah disempurnakan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar yang mewakili Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud bertempat di Masjid Jabal An-Nur di Kapit pada 5 Jun lepas. Imbasan seterusnya, Kerajaan Sarawak meluluskan peruntukan sebanyak RM348 juta untuk terus membangunkan bahagian Kapit. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg memberitahu peruntukan tersebut adalah untuk menjamin pembangunan yang pesat serta menyelesaikan beberapa isu yang dihadapi di kawasan Kapit. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Jamuan Teh bersempena dengan sambutan perayaan Hari Keputeraan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16 di Kapit Town Square pada Isnin 6 Jun lepas. Jelas Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zohari lagi RM105 juta pula akan diperuntukkan bagi membangun jalan raya yang akan menghubungkan ulu Sungai Katibas dengan Sungai Bangkit. Berikut pula mengimbas mengenai Sarawak telah mengorak langkah dalam membangunkan pengeluaran bahan api alternatif bagi penggunaan kapal terbang seperti bahan api penerbangan mampan atau Sustainable Aviation Fuel SAF. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg memberitahu SAF mampu menjadi kunci kepada aktiviti penerbangan yang mampan dalam usaha beralih ke penggunaan bahan api rendah karbon serta menyah karbon industri penerbangan. Beliau menjelaskan demikian semasa berucap pada Forum Perniagaan Tenaga Sarawak Korea 2022 di Hotel Waterfront Kuching pada Khamis. Dalam pada itu, Premier Sarawak mengalu-alukan kerjasama berterusan daripada Republik Korea ke arah masa depan berlandaskan SAF yang turut mampu memberikan manfaat lain dari segi sosial, alam sekitar dan juga ekonomi. Imbasan seterusnya mengenai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg telah merasmikan Karnival Digital Symposium Antarabangsa Transformasi Industri Digital yang pertama di Sarawak. Karnival Anjuran Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex itu menyokong usaha Kerajaan Sarawak dalam memartabatkan penggunaan teknologi digital dan mentransformasikan ekonomi Sarawak ke arah ekonomi digital. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Simposium Antarabangsa Transformasi Industri Digital Anjuran Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex di Kuching pada Selasa. Seterusnya mengimbas laporan di Matu, Kerajaan Sarawak meminda rang Undang-Undang RUU Kanun Tanah 2022 baru-baru ini bagi memanfaatkan kuasa terhadap ruang udara di atas tanahnya sendiri berdasarkan Undang-Undang Antarabangsa. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata ia sekaligus menjadi sumber pendapatan tambahan Sarawak selain minyak dan gas. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Penangguhan Pesta Matu 2022 bertempat di dataran Majlis Daerah Matu Daro MDMD pada Rabu. Dalam majlis sama, beliau turut menyaksikan upacara penyampaian surat tawaran kerja projek di bawah pakej Jalan Pesisir, surat tawaran kerja projek rakyat, penyampaian kunci rumah spektra pertama Kampung Tian dan Igan, termasuk penyampaian hadiah-hadiah utama sepanjang penganjuran Pesta Matu 2022. Manakala imbasan pada 4 Jun 2022 di Maiden Tunku Vista Petrajaya, Kerajaan Sarawak akan mewujudkan sebuah kilang hidrogen pertama di negeri ini membabikan kerjasama syarikat Samsung dari Korea dan Sumitomo dari Jepun. Menurut Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni, kerja-kerja pembinaan kilang hidrogen akan dilaksanakan bermula pada tahun ini dan ia dijangka siap dalam 2 hingga 3 tahun ini. Jelas beliau apabila siap ia akan digunakan untuk menghasilkan tenaga hidrogen selain kegunaan negeri dan ia juga akan dieksport ke Eropah seperti Jerman dan Perancis.
Beliau berkata demikian ketika berucap di majlis sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia, anjuran bersama ZHA Environmental Sendirian Berhad ZHA dan SAR Alam Indah Sendirian Berhad SAI. Imbasan selanjutnya, Sarawak menyaksikan satu lagi pencapaian membanggakan dalam Malaysia Book of Records untuk lajur Sarawak Team Mural Painting. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan 2, Datuk Snowdan Lawan berkata ini juga satu lagi detik bersejarah bagi kementerian selepas kerjasama Radio Television Malaysia RTM melalui persembahan bermukun 76 jam tanpa henti yang diadakan pada minggu lepas. Jelasnya, Sarawak yang sinonim dengan keindahan taman negara dan biodiversiti yang menakjubkan juga terkenal dengan identiti seni dan budaya yang unik. Beliau berkata demikian bagi mewakili Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada majlis penutupan anugerah penghargaan dan penyampaian pengiktirafan di Kuching pada Selasa. Datuk Snowdan menambah bakat dari Persatuan Orang Pekak Sarawak turut menyumbang dalam lajur Sarawak Team Mural Painting berkenaan. Saya Fatin Syahira, teruskan kesetiaan bersama kami.